kita akan membacakan cerita sahabat ketiga, iaitu Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ni seperti yang kita tahu adalah anak angkat Rasulullah SAW. Ceritanya bermula macam ni. Su'dah binti Salabah pergi untuk mengunjungi kaumnya, iaitu Bani Ma'nin, ditemani anaknya yang bernama Zaid bin Harisah Al-Ka'bi. Baru saja Su'dah sampai di sana, maka pasukan berkuda Bani Qa'in telah menyerang sukunya dan mengambil semua harta. Mereka juga mengiring unta-unta dan menyendera beberapa tawanan. Salah seorang yang mereka tahu adalah anaknya sendiri yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid ketika itu adalah seorang anak kecil yang baru berusia sekitar 8 tahun. Mereka lalu membawa Zaid ke pasar Uqads dan menawarkan si Zaid untuk dibeli. Lalu ada seorang kaya dari pemuka Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid membelinya dengan harga 400 dirham. Selain itu ada juga beberapa budak lain yang dibeli Hakim kemudian dibawa ke Mekah. Begitu Khadijah binti Khuwailid mengetahui kedatangan Hakim, Khadijah mengunjungi Hakim untuk memberikan untuk melawatlah dan memberikan sambutan kepada Hakim. Hakim berkata kepada saudaranya, wahai saudaraku Khadijah, aku telah beli beberapa budak dari pasar Uqads. Pilihlah yang mana saja engkau sukai, aku akan menghadiahkannya untukmu. Lalu Khadijah pun melihat wajah pada budak-budak tadi satu persatu dan akhirnya Khadijah memilih Zaid bin Harisah kerana Khadijah melihat Zaid memiliki tanda-tanda kecerdasan dan Khadijah pun membawa Zaid pulang. Tidak lama kemudian Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah iaitu Rasulullah SAW. Maka Khadijah ingin memberikan hadiah kepada suaminya. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik daripada budaknya yang mulia itu yang bernama Zaid bin Al-Harisah. Maka dihadiahkannya lah Zaid kepada suaminya. Jadi Khadijah tadi pun menghadiahkan Zaid bin Harisah kepada Rasulullah SAW. Jadi sambung lagi, selagi Zaid bin Harisah tinggal di bawah pengawasan Muhammad bin Abdullah, bernasib baik dengan persahabatannya yang mulia dan menikmati keindahan akhlak beliau. Tapi dalam masa yang sama, Zaid ini beruntunglah dapat semua benda tu. Hal sebaliknya terjadi pada ibunya yang trauma kerana kehilangan anaknya. Air matanya tidak pernah berhenti mengalir dan ia tidak pernah berhenti bersedih. Tidak pernah merasa tenang. Dan hal yang lebih membuatnya berputus asa ialah ibunya tidak tahu apakah anaknya masih hidup sehingga ia masih dapat berharap, ataupun sudah mati yang dapat membuatkan dia putus harapan. Sedangkan ayah Zaid bin Harisah, mencari Zaid di seluruh penjuru bumi, bertanya kepada setiap kafilah tentang anaknya, dan ia membuatkan sebuah syair kerinduan yang dapat menyayat hati para yang mendengarnya. Okay. Dia buat syair, dia mencari-cari, dan sampailah dalam suatu musim haji, sebuah rombongan dari kaum Zaid berniat untuk datang ke Baitullah Al-Haram, untuk datang ke Mekah. Saat mereka sedang bertawaf di Kaabah, mereka bertemu dengan Zaid. Mereka mengenali Zaid dan Zaid pun mengenali mereka. Mereka saling bertanya khabar. Begitu mereka selesai mengerjakan umrah, mereka pun kembali ke kampung. Mereka lantas bercerita kepada ayahnya Zaid, iaitu Harisah, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Maka Harisah pun segera menyiapkan kenderaannya dan ia membawa sejumlah wang untuk menebus kembali anaknya yang menjadi buah hati dan penunjuk matanya. Harisah pula ditemani oleh seorang saudaranya yang bernama Ka'ab. Keduanya berangkat segera menuju ke Mekah, dan apabila sampai di Mekah, keduanya menghadap Muhammad bin Abdullah dan berkata, wahai Ibnu Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah yang suka membebaskan orang yang menderita, memberi makan orang yang kelaparan dan membantu orang yang kesulitan. Kami datang untuk membawa anak kami yang ada padamu dan kami membawa sejumlah wang sebagai tebusannya. Berbaik budilah kepada kami dan serahkan ia kepada kami jika engkau izinkan. Muhammad pun berkatalah, siapakah anak yang kalian maksudkan itu? Mereka menjawab, budakmu yang bernama Zaid bin Harisah. Jadi Muhammad pun berkata, apakah kalian menginginkan
sesuatu yang lebih baik daripada wang tebusan. Lalu keduanya pun bertanya, apakah itu? Jadi Muhammad pun menjawab, aku akan memanggilnya untuk berjumpa kalian. Suruhlah dia memilih untuk mengikutiku atau mengikuti kalian. Jika ia memilih untuk ikut dengan kalian, maka bawalah ia tanpa perlu membayar apa-apa. Dan jika ia memilih untuk mengikutiku, demi Allah aku tidak mempengaruhinya saat dia memilih. Keduanya pun berkata, engkau berlaku adil dengan demikian. Jadi Muhammad lalu memanggil Zaid dan bertanya kepadanya, siapa kedua orang ini? Zaid pun menjawab, ini adalah ayahku Harisah bin Syurahil dan ini adalah pakcikku Ka'ab. Jadi maksudnya Zaid pun kenal ada orang ni sebenarnya. Jadi Muhammad pun berkata, aku memintamu untuk memilih. Jika engkau mahu, kau boleh pergi bersama mereka, dan jika engkau mahu, kau juga boleh tinggal bersamaku. Lalu Zaid pun menjawab tanpa ragu. Dia cakap, aku akan tinggal bersamamu. Jadi Zaid pun pilih untuk tinggal bersama Rasulullah. Maka ayahnya pun berkata, celaka kamu Zaid, apakah engkau memilih untuk menjadi seorang budak suruhan berbanding hidup bersama ayah dan ibumu? Zaid pun menjawab, aku mendapati sesuatu yang baik dari orang ini dan aku tidak akan pernah meninggalkannya, kata Zaid. Jadi Zaid pun sedarlah macam ada something yang special daripada Rasulullah ni. Begitu Muhammad melihat apa yang dilakukan Zaid, kemudian Muhammad pun memimpin tangan Zaid dan membawanya ke Baitullah Al-Haram. Keduanya berhenti di Hijri Ismail di tengah kumpulan bangsa Quraisy. Lalu Muhammad pun berkata, wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahawa ini adalah anakku. Ia berhak mewarisiku dan aku berhak mewarisinya. Maka tenanglah jiwa anak dia, pakcik dia, jiwa ayah dan pakcik Zaid ni sebab Rasulullah mengambil Zaid sebagai anak angkat lah, bukan budak suruhan dah. Jadi mereka pun tenang. Jadi mereka berdua pun membiarkan Zaid tinggal bersama Muhammad, lalu kembali ke kampung dengan hati yang tenang dan damai. Sejak saat itu Zaid bin Harisah mulai dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Nama tersebut terus digunakan hinggalah Muhammad diutus sebagai Rasulullah dan Islam melarang pemberian anak angkat sebagai dan Islam melarang mengangkat anak dengan panggilan ayah angkat lah, iaitu dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 5, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Jadi sejak itu pun nama Zaid bin Harisah digunakan kembali. Maksudnya dalam Islam anak angkat ni kena bin ataupun dibintikan dengan nama ayah kandung lah, tak boleh guna ayah angkat tu. Jadi kita teruskan. Zaid bila dia pilih Rasulullah, dia tidak mengetahui manfaat apa yang akan ia dapatkan. Ia juga tidak tahu bahawa tuannya yang ia pilih mengalahkan keluarga dan kabilahnya akan menjadi pemimpin manusia dari awal hingga akhir. Juga akan menjadi seorang utusan Allah kepada semua makhluknya. Di time ni Rasulullah, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Dia tidak pernah terlintas di hati bahawa kerajaan langit akan berdiri di muka bumi yang akan memenuhi timur hingga baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan Muhammad akan menjadi batu permata dalam pembangunan kerajaan yang besar tersebut. Hal ini kerana tak lama lepas tu, peristiwa pemilihan tadi, tak lama lepas peristiwa Zaid memilih Rasulullah tadi, Allah pun mengutus Nabi-Nya bernama Muhammad sebagai Rasul untuk menjadi agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harisah adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari kalangan lelaki. Zaid bin Harisah juga merupakan orang yang dipercayai oleh Rasulullah lah, untuk menyimpan rahsia Rasulullah. Ia juga adalah orang yang ditunjuk sebagai panglima delegasi dan pasukan Rasul. Dia juga salah seorang pengganti Rasulullah SAW sebagai penguasa Madinah apabila beliau meninggalkan kota tersebut. Sebagaimana Zaid telah mencintai Nabi SAW dan memilih beliau berbanding ibu dan ayahnya, maka Rasulullah SAW juga mencintainya dan mengajak Zaid untuk hidup bersama keluarga dan anak-anak beliau. Rasulullah seringkali merindukan Zaid bila ia tidak ada, dan Rasulullah SAW sangat gembira dengan kedatangannya. Saat ia baru kembali, Rasulullah SAW menyambutnya dengan gembira, di mana tak ada seorang pun yang mendapatkan kemuliaan seperti
seperti yang direport oleh Zaid. Inilah pula kisah Aisyah radhiyallahu anha, kisah Aisyah isteri Rasulullah yang menggambarkan kepada kita bagaimana gembiranya Rasulullah SAW saat berjumpa dengan Zaid. Aisyah menceritakan, Zaid bin Harisah datang ke Madinah. Rasulullah SAW saat itu sedang berada di rumahku. Lalu Zaid mengetuk pintu. Rasul pun lalu berdiri menyambutnya dalam keadaan tidak memakai baju. Dia pakai kain lepas je lah. Beliau tidak memakai apapun kecuali pakaian yang menutupi bahagian antara pusat sehingga ke lututnya. Beliau berjalan ke arah pintu dengan menjinjing bajunya. Rasul lalu memeluk dan menciumnya. Demi Allah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan tidak berbaju sebelum dan sesudah itu. Maksudnya dia cakap, that is the only time lah yang Rasulullah berjumpa dengan orang luar dalam keadaan tidak memakai baju. Selepas tu, tak ada lagi dah. Jadi kisah Rasulullah SAW mencintai Zaid sangat diketahui oleh kaum muslimin sehingga mereka menyebut Zaid dengan nama panggilan Zaid Al-Hub, iaitu Zaid yang dicintai. Dan mereka memberinya gelaran dengan nama Hibbi Rasulillah, yang berarti kesayangan Rasulullah. Dan mereka memberikan pula kepada anak Zaid bin Harisah, iaitu Usamah, dengan nama Hibbi Rasulillah wa ibnu hibbihi, yang berarti anak dari orang yang disayangi Rasulullah. Jadi Zaid ni Zaid digelar Zaid Al-Hub, iaitu Zaid yang dicintai. Dikenali dengan Zaid Al-Hub, Zaid yang dicintai. Malah diberi gelaran Hibbi Rasulullah, yang bermaksud kesayangan Rasulullah. Manakala anak Zaid itu sendiri digelar Hibbi Rasulullah wa ibnu hibbihi, yang berarti anak dari orang yang disayangi Rasulullah. Maksudnya anak Zaid lah. Pada tahun 8 Hijrah pula. Okey. Ini sampai bahagian ni dah macam sedih sikit lah. Pada tahun 8 Hijrah, Allah berkehendak Maha suci hikmahnya untuk memberikan ujian dengan memisahkan orang yang dicintai dari kekasihnya. Hal ini bermula saat Rasulullah SAW mengirim Al-Harits bin Umair Al-Azdi untuk membawa surat kepada Raja Bushra agar ia masuk ke dalam Islam. Begitu Al-Harits tiba di Mu'tah di daerah timur Yordania, salah seorang pemimpin Al-Ghassasinah yang bernama Shurahbil bin Amr memberikan tawaran kepada Al-Harits sehingga Al-Harits tertawan dan terbunuh. Hal itu membuatkan Nabi SAW terkejut kerana sebelum ini tidak pernah ada utusannya yang lain sehingga utusannya terbunuh sebelum ini. Maka Rasulullah SAW lalu mempersiapkan pasukan yang terdiri daripada 3,000 prajurit untuk menyerang Mu'tah. Rasulullah SAW menunjuk untuk menjadi pemimpin pasukan ini. Maksudnya Rasulullah SAW, dia pilih Zaid bin Harisah untuk jadi pemimpin pasukan tersebut, iaitu orang yang dikasihinya itu. Rasulullah SAW bersabda, jika Zaid tewas, maka kepimpinannya akan dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib. Jika Ja'far juga tewas, maka kepimpinannya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah pun tewas, maka pasukan muslimin harus memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi Rasulullah tahu je lah macam ada kemungkinan untuk mereka ni mati syahid. Jadi dia dah lantik Zaid bin Harisah untuk jadi panglima perang, ketua perang, pemimpin perang dalam tu. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah dah bagi tahu awal-awal kalau Zaid ni syahid, terbunuh, maka yang akan menggantikannya ialah Ja'far bin Abu Talib. Dan jika Ja'far pun terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan jika Abdullah pun terbunuh, maka pasukan muslimin harus pilih lah. Time tu juga perlu pilih seorang daripada kalangan diorang untuk menjadi pemimpin. Setelah itu pasukan ini bergerak hingga tiba di Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, iaitu Raja Romawi, berangkat pula dengan diiringi 100,000 prajurit demi mempertahankan Al-Ghassasinah. Dan ada 100,000 kaum musyrikin Arab yang bergabung dengannya. Pasukan yang besar ini berkemah tidak terlalu jauh dari tempat muslimin berada. Ini boleh bayangkan tak, pasukan Islam 3,000 orang je. Manakala pasukan Raja Romawi tadi telah dibawa 100,000 prajurit, askar. Datang lagi 100,000 kaum musyrikin Arab yang bergabung untuk melawan orang Islam tadi.
sangat besarlah. Di pasukan muslimin pula menginap di Ma'an selama 2 hari untuk bermusyawarah langkah apa yang harus ambil. Jadi orang Islam ni pun untuk fikir-fikirlah. Dan salah seorang dari mereka berkata, kita kirimkan surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu kepada beliau jumlah musuh kita dan kita tunggu perintah beliau. Ada orang cadangkan macam itulah. Ada pula yang mengatakan, demi Allah wahai kaumku, kita tidak berjuang dengan jumlah, kekuatan dan banyaknya pasukan. Akan tetapi kita berjuang dengan bekal agama ini. Berangkatlah sesuai niat kalian saat berangkat. Allah telah menjamin kalian dengan keberuntungan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan, iaitu sama ada kemenangan atau mati syahid. Kemudian bertemulah kedua pasukan ini di bumi Mu'tah. Jadi kiranya diorang ni pun macam sokong pendapat yang kedua tadilah. Diorang teruskan dengan perang. Dia bertemulah kedua pasukan di bumi Mu'tah. Pasukan muslimin ni bila diorang berperang membuatkan pasukan Romawi jadi macam hairan dan terpesona, kagum dengan kehebatan 3,000 askar muslim yang mampu menghadapi pasukan 200,000 tadi, yang mana sangat besar, lebih besar daripada diorang, iaitu 200,000 tadi kan. Dibandingkan 3,000 versus 200,000. Tapi nak katanya pasukan muslim ini sangatlah kuat dan sangatlah gagah dan berani. Zaid bin Harisah mempertahankan panji Rasulullah SAW dengan begitu semangat dan tidak ada dalam sejarah yang dapat menandinginya. Sehingga tubuhnya tertembus 100 tombak. Sampailah Zaid bin Harisah tersungkur tewas dengan berlumuran darah. Lalu Ja'far bin Abi Talib pun mengambil panji dari tangannya, lalu mempertahankan panji tadi dengan begitu hebat sehingga Ja'far pun menyusul sahabatnya tadi. Ja'far pun syahid. Lalu panji pula diambil pula oleh Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah mempertahankan panji tersebut dengan begitu sengit sehingga turut menyusul sahabatnya yang tadi syahid, syahid seperti Zaid dan Ja'far bin Abu Talib tadi. Jadi bila ketiga-tiga pemimpin ni dah tewas, pasukan muslim pun berpakat untuk menjadikan Khalid Al-Walid sebagai panglima mereka, dan saat itu Khalid bin Al-Walid baru masuk Islam. Khalid tidak mundur, malah menarik pasukan muslimin. Maafkan saya. Okey, kita ulang balik. Diorang pilih Khalid bin Al-Walid untuk menjadi pemimpin menggantikan Abdullah bin Rawahah yang syahid tadi. Dan ketika itu Khalid bin Al-Walid baru sahaja masuk Islam. Jadi untuk menyelamatkan pasukan muslimin daripada kekalahan yang teruk, Khalid bin Al-Walid pun menarik mereka untuk mundur daripada peperangan. Jadi bila diorang sampai balik dekat Madinah, Rasulullah SAW menerima khabar tentang peristiwa peperangan Mu'tah tadi dan tentang peristiwa tewasnya ketiga-tiga panglima yang termasuk Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawahah. Rasulullah SAW menjadi sangat sedih dan belum pernah beliau sesedih ini kerana orang yang dikasihinya telah pun pergi. Rasulullah SAW lalu pergi ke keluarga mereka untuk memberikan apa tu orang cakap, takziah. Okay. Saat beliau tiba di rumah Zaid bin Harisah, anak perempuan Zaidnya masih kecil berlari ke arah beliau mencari perlindungan sambil menangis. Maka Rasulullah SAW menangis hingga terdengar suaranya. Maksudnya anak dia tadi berlari dan bertanya kepada Rasulullah, mana ayahku? Jadi Rasulullah SAW tu terus menangis, dan melihat Rasulullah SAW menangis, maka anak tadi pun menangis seolah-olah memahami maksud di sebalik tangisan tersebut. Sa'ad bin Ubadah pula bertanya kepada beliau, apakah ini ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ini adalah tangisan seorang kekasih ke atas kekasihnya. Begitulah kisah hebatnya kasih sayang di antara Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harisah, yang sejak kecil lagi Zaid sudah mencintai Rasulullah dan Rasulullah sudah mencintai Zaid. Apatah lagi apabila Zaid membesar. Sangat hebatlah kasih sayang dan rasa cinta di antara mereka ni. Itu saja untuk kisah sahabat ketiga. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kisah sahabat keempat, iaitu anak kepada Zaid bin Harisah, iaitu Usamah bin Zaid.
Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.